Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bicara Sarawak, terbitan Berdama TV, program yang diterbitkan khas secara langsung daripada negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Kru PRN ke-12 telah menyediakan pelbagai laporan dan data di sekitar PRN ke-12 ini untuk tatapan anda semua. Bicara Sarawak merupakan satu program atau ruang diskusi untuk membincangkan perkara-perkara sepanjang PRN ke-12 di negeri Sarawak ini. Jadi bersama saya di studio adalah tetamu jemputan kita, iaitu saudara Khairul Nizam bin Muhammad Khalid yang merupakan penolong Setiausaha Agung Asal Berkas, dan juga saudara Surai Abil, Esko Asal Berkas, dan juga merupakan mantan Parlimen Belia Malaysia. Mereka akan mengupas, membincangkan dan berhujah mengenai topik-topik yang akan kita bentangkan pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah calon muda cetus idea baru. Selamat datang kepada saudara Nizam dan saudara Surai. Terima kasih, Aida. Bila kita melihat kepada topik ini, calon baru, muka baru, ini adalah salah satu cabaran kepada new landscape politik negara, yang mana belia merupakan gagasan, belia merupakan platform untuk kita bergerak maju ke hadapan. Saya rasa topik ini begitu sesuai sekali dengan suasana politik pilihan raya di negeri Sarawak. Jadi saudara Nizam, apakah kelebihan calon muda? Adakah usia penentu kemantangan, terutamanya di dalam kepimpinan? Ya, terima kasih, Aida. Kelebihan calon muda semestinya mempunyai tenaga yang lebih di faktor usia yang muda untuk memikul amanah dan tugas yang berat kepada rakyat yang dipimpinnya. Selain daripada itu, ciri-ciri orang muda yang beribawa mempunyai pemikiran yang kehadapan dan juga terbuka, ataupun dalam bahasa Inggerisnya open-minded and future-minded and open thinking, yang mengambil kira kemahuan komuniti pada zaman ini. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, usia bukannya penentu kematangan. Tidak dapat dinafikan asam garam kehidupan hanya dapat dilalui di atas faktor usia itu sendiri. Namun kematangan orang muda boleh dikecapi melalui penglibatan mereka dalam NGO seperti Sebekas. Aida. Ya. Okey, jadi saudara Nizam mengatakan menggalakkan penglibatan orang muda seperti dalam pertubuhan NGO. Kita beralih kepada saudara Surai. Okey. Potensi pengundi berusia untuk memilih calon muda sebagai pemimpin di kawasan mereka. Kata orang tua nak undi orang muda. Apa komen? Terima kasih, Aida. Jadi soalan tu memang sering kali ditanya. Jadi penerimaan senior lah kita madah untuk mengundi calon-calon muda kita. Jadi rasanya si asing. Rasanya mun kita lihat di negara-negara tempat lain sepertinya Finland, New Zealand, di mana Perdana Menteri mereka telah dipilih daripada usia yang sangat muda, 30-an, 35, 36. Jadi saya rasakan ianya bukanlah satu masalah di calon muda kita di Sarawak ini nanti, dan kita percaya daripada pilihan raya yang lepas, di mana mantan ahli Parlimen Belia juga merupakan yang pertama menjadi wakil rakyat, betul-betul menjadi wakil rakyat, iaitu di kawasan Macan, di mana saudara Ellen Siden Gramon menjadi seorang wakil rakyat pada usia, jika tak salah, usia 33 tahun. Dan saya percaya ini dapat kita lihat di kawasan lain, dan saya percaya saudara kawan kita di merupakan Royston Valentine, juga mantan ahli Parlimen Belia baru-baru ini, yang juga merupakan calon bagi N57 Telian. Jadi saya rasa ianya bukanlah satu masalah ataupun isu penerimaan orang lama dengan calon muda. Sebab mereka ini telah bersedia, mereka ini memang telah turun padang
untuk mengenali tuai rumah ataupun ketua-ketua masyarakat di kawasan masing-masing. Jadi maksudnya saudara Surai, pengundi berusia ni maksudnya dia perlu membuka lembaran barulah kepada calon muda untuk turut serta dalam pilihan raya ini, dalam landscape politik. Apa komen saudara Nizam? Aida, pendapat saya lebih kurang seperti saudara Surai. Tua maupun muda, orang mahukan pemimpin berjiwa rakyat. Yang paling penting, keringat yang diusahakan, masa dan tenaga, itulah yang paling penting untuk memiliki kemenangan dan untuk memimpin di suatu tempat. Dan kelebihan orang muda tu tenaga dia lebih. So itulah pendapat saya. Jadi potensi untuk mengundi orang calon muda tinggi dan besar. Okey. Jadi maksudnya di sini perkara ini bukan perkara baru. Bila kita ada calon muda di dalam mana-mana pilihan raya. Ini ada kita boleh katakan bahawa ini merupakan satu platform kepada beliau untuk mereka menampilkan bakat dan kredibiliti yang ada, okey. Jadi saya tertarik dengan penjelasan daripada saudara Nizam yang mengatakan tiada masalah orang berumur, orang berusia senior untuk mengundi kepada calon muda. Soalan seterusnya adalah jika pemimpin pemuda ini terpilih menerajui DUN. Okey, adakah mereka sudah sedia untuk menyampaikan janji-janji yang telah mereka kempen? Komen saudara Nizam. Terima kasih. Sekiranya pemimpin-pemimpin yang dipilih menerajui kawasan DUN mereka, terutamanya di kalangan ahli sebekas, saya yakin 100% mereka akan bersedia untuk melaksanakan manifesto ataupun janji-janji mereka di kawasan mereka sendiri. Dengan perhatian dan sokongan daripada calon pengalaman gabungan dengan calon pengalaman, maksudnya senior, akan memudahkan mereka untuk meneruskan kerja-kerja di kawasan mereka nanti. Jadi saya yakin mereka sudah bersedia dan janji mereka insya-Allah saya percaya terutamanya daripada kalangan ahli sebekas mereka akan tunaikan. Jadi Encik Surai bersetuju dengan pendapat saudara Nizam? Saya sangat bersetuju dengan saudara Nizam. Seperti yang dikatakan tadi, jika calon tersebut daripada ahli-ahli sebekas, saya percaya janji-janji mereka yang mereka ketengahkan ataupun manifesto yang mereka berikan, ianya mereka akan buat yang terbaik untuk berkhidmat jika mereka terpilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan mereka. Jadi kita percayalah calon baru ni di kalangan orang muda mampu membawa pembaharuan. Setuju saudara Nizam? Ya, saya setuju. setuju. Dan juga mereka mampu juga membuka lembaran baru kepada landscape politik pembangunan terutamanya di negeri Sarawak. Setuju? Setuju. Tapi kita sering tertanya-tanya ya, apakah yang menyebabkan mereka ini ingin melibatkan diri di dalam landscape politik? Secara pendapat di antara saudara Nizam dengan saudara Surai, macam kelebihan calon muda itu kerana adakah mereka mempunyai pendidikan yang tinggi? Apa komen? Surai? Okey, saya menjawab. Saya rasakan di Sarawak, saya rasakan minat itu daripada golongan-golongan muda, belia-belia kita di Sarawak untuk bergiat di dalam politik adalah kerana program-program program-program kepimpinan yang telah dianjurkan. Seperti saya ambil contoh seperti program kepimpinan daripada Tegas, di mana telah seperti tahun 2 tahun lepas, di mana telah melakukan 2 program kepimpinan, satu di Kuching dan satu di Miri, bagi mendapatkan kepimpinan muda yang baru. Dan telah wujudnya program di bawah Tegas Sarawak Youth Leader, di mana setiap belia-belia yang berpotensi diambil ke dalam Tegas bagi mewujudkan program Sarawak Youth Leaders. Okey. Saya rasa untuk kita melahirkan pemimpin pada masa akan datang, saya bersetujulah dengan pernyataan saudara Surai.
kerajaan perlu memperbanyakkan program-program latihan, program-program kepimpinan, program-program yang bertemakan apa kita kata kepimpinan melalui teladan, kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu untuk memperjuangkan negara dan meningkatkan kualiti rakyat secara keseluruhannya. Jadi kita melihat dalam skop landscape politik di Sarawak ini, kita boleh melihat lebih kurang boleh dikatakan calon-calon muda itu akan berentap di kawasan-kawasan yang dulunya adalah dipelopori oleh mereka yang berpengalaman. Jadi saya percaya bahawa dengan komen daripada saudara Nizam, dengan komen daripada saudara Surai tadi, dia boleh membuka lembaran baru bahawa calon muda anda boleh. Betul. Boleh. Ya, betul. Anak Sarawak anda boleh. Ya, Boleh. betul. Itu semestinya dan tetapi perlu ada sistem sokongan yang kuat, support system, betul Support kan? system, Yang betul. mana bantuan daripada kerajaan, Betul. bantuan daripada program-program yang akan yang akan dianjurkan. Jadi bicara Sarawak akan berhenti seketika. Nampaknya topik ini pun mula menjadi hangat selepas ini kerana banyak lagi persoalan yang kita akan ajukan kepada saudara Nizam dan juga kepada saudara Surai. Dan kita akan kembali selepas ini menyaksikan Bicara Sarawak terbitan Bernama TV #Sarawak Mengundi. Okay, alright. Jadi terima kasih saudara Nizam atas persoalan yang saya tanya tadi. Kita akan pergi ke segmen yang seterusnya lepas ini. Okay. As a young person, my perspective towards the government is that I hope they are more approachable in terms of the youth, be more open towards the youth, because the young people, especially me and my other colleague, have a lot to say regarding the government, and we hope that they are more open towards what we have to say. Of course, we will make mistake, but that is what they have to do to correct our mistake, and maybe discuss more, and maybe create a forum that involve more young people, youth, and from all over Sarawak. It is very vital to know what the youth are thinking about, and maybe to let the youth educate a little bit about how Sarawak government is administrated. Give the youth an example to follow. I'm willing to voice out other people's problem. That is what I'm saying. I think it is very important that the voices of Sarawak people be heard from various levels, various races, and various places, because Sarawak is a very big state. So because everyone is everywhere else, it's very hard to hear the voices of what people want. So in that sense, I think they need a good, reliable representatives to represent each and every one of the voices, because right now all I'm seeing is the same people, and they're not really representing me. For example, they're not my age, they don't think like me, so I would like to see more representation of people like me, for example, and people like my friends who don't look like me, who don't think like me, but want their voices to be heard. And then maybe if we're talking about varieties, maybe people who are from pedalaman, whom their voices are not being heard. I think it's very important as well in order to make Sarawak more harmonious in a way, so that we can move as a team forward. Okey, kita kembali lagi dalam program Bicara Sarawak terbitan Bernama TV. Setelah mendengar komen daripada belia daripada tadi, mereka mengatakan ada saya perasan tiga aspek penting. Yang pertamanya adalah mereka memerlukan government yang melaksanakan pendekatan yang lebih mesra untuk mendekati belia ataupun golongan muda di Sarawak ini. Yang keduanya adalah mereka mahu masalah harapan mereka didengar oleh kerajaan. Yang ketiga adalah mereka mengharapkan penglibatan mereka di dalam setiap aspek-aspek yang melibatkan pentadbiran di dalam kerajaan. Kerana menurut
belia tadi, mereka mengatakan bahawa kerana Sarawak ini adalah satu negeri yang besar, jadi capaian kepada golongan muda itu perlulah bersasaran. Itu adalah antara pendapat warga Bumi Kenyalang yang lain mengenai calon muda. Mungkin suara dan aspirasi mereka boleh dijadikan panduan kepada sesiapa sahaja yang untuk memimpin, baik yang baru maupun yang berpengalaman di negeri Sarawak nanti, demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Dan soalan seterusnya kepada saudara Surai, okey. Cabaran yang mungkin menanti pemimpin muda pada era digital, di mana warga seusia dalam kalangan pengundi mempunyai harapan besar terhadap pelaksanaan yang tugas yang akan mereka galas untuk mengutamakan rakyat. Apa komen saudara Surai? Cabaran. Okey. Berkenaan dengan soalan ini, saya ada bertanya dengan sahabat kita, calon N57 Telian, Royston Valentine. Jadi cabaran yang beliau yang saudara Royston berikan komen tadi adalah berkenaan dengan media sosial. Okey, berkenaan dengan berita-berita palsu, fitnah-fitnah yang dilemparkan di Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi cabaran, jika kita melihat kepada cabaran ini, ia adalah satu cabaran yang pada masa sekarang lah, di mana kita melihat kadang-kadang komen-komen yang tidak bertapis, di mana berita-berita yang diberikan kepada seseorang itu ataupun calon itu ataupun wakil rakyat itu nanti merupakan satu berita yang palsu, di mana kita dapat tahu merupakan wakil rakyat kita itu seorang yang bagus, tetapi kerja-kerja beliau ataupun pergerakan-pergerakan beliau yang bagus tidak kita lihat, kerana melalui pos-pos di media sosial daripada orang lain yang memburukkan wakil rakyat itu. Itu adalah saya rasakan merupakan satu cabaran kepada wakil rakyat kita pada masa sekarang. Okey, saudara Surai, merujuk kepada keperluan warga belia pada masa sekarang, kita tidak nafikan bahawa internet adalah satu keperluan, bukan satu kehendak. Setiap, boleh dikatakan satu rumah, satu internet. Yeah. Okey, jadi bila merujuk kepada pelaksanaan tugas yang hendak digalaskan oleh calon muda ini dengan warga belia yang begitu membuat-buat untuk menyuarakan pendapat mereka dalam platform seperti Facebook, Twitter, apa lagi, Instagram. Jadi cabarannya di sini saya boleh melihat adalah dari segi tapisan maklumat seperti dinyatakan oleh saudara Surai tadi. Okay? Jadi kita berbalik kepada saudara Nizam. Bagaimanakah penerimaan warga belia sekarang terhadap kenyataan pengalaman itu penting, perlu untuk menjadi pemimpin? Mohon komen. Aida, saya setuju dan juga tidak setuju dengan kenyataan ini. Untuk maklumat semua, dalam apa bidang yang kita ceburi, tidak dapat dinafikan pengalaman amatlah penting dalam untuk menjadi seorang pemimpin. Walau bagaimanapun, izinkan saya menambah bahawa perlunya juga jati diri, ataupun dalam bahasa Inggerisnya grit. Jadi izinkan saya untuk berbicara sikit dalam bahasa Inggeris ya. Apa definition? What is the definition of grit? Now, grit is a passion and sustained, persistent, applied toward a long-term achievement with no particular concern for rewards or recognition along the way. It combines resilience, ambitions, and self-control in pursuit of goals that take months, years, or even decades. So maksudnya, jati diri kita untuk memastikan apa yang kita usahakan berjaya tanpa mengharap apa-apa habuan. Mungkin mengambil sehari, mungkin mengambil sebulan ataupun mengambil seabad. Kesimpulannya, usaha untuk mencari pengalaman dengan jati diri yang tinggi adalah diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin.
Okey. Jadi merujuk kepada konsep Saberkas ya. Okey, bila cakap tentang kepimpinan, bagaimanakah Saberkas menyediakan ahli-ahlinya yang berpotensi untuk menjadi pemimpin berwibawa pada era digital dan teknologi ini? Apakah yang mencenderungkan seorang pemimpin muda untuk menyelami dunia politik yang dianggap tricky secara bersungguh-sungguh dan tulus. So what Saberkas do for their people? I mean, you want to create a leader. So apa yang Saberkas buat? Komen. Untuk makluman Aida dan juga penonton di luar sana, Saberkas mempunyai ahli sejumlah 50,000 seluruh Sarawak, dan adanya yang berada di bandar dan ada juga yang berada di luar bandar. Pada zaman ini tidak dapat dinafikan bahawa teknologi digital amat penting. Mesyuarat sekarang boleh diadakan secara maya. Dan di Saberkas, di Ibu Pejabat dan juga cawangan sedang dinaik taraf semua infrastruktur digital, pendigitalisation. Jadi semua aktiviti dilaporkan melalui WhatsApp dan juga jurang di antara pemimpin dan ahli-ahlinya. So soalannya berkaitan dengan politik ni tricky ya. Yeah. Okey. So untuk penonton di luar sana, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari pernah menyatakan dalam sesi jelajah belia baru-baru ini, kalau kita hendak menjadi orang yang berjaya, kita mesti mempunyai tiga ciri-ciri pemimpin, iaitu yang pertama, seorang yang berkualiti. Kedua, seorang yang mempunyai hala tuju. Dan ketiga, seorang yang mempunyai maklumat. Saya yakin jika kita ada tiga-tiga ciri-ciri ini, pastinya siku-liku, triki politik akan dapat kita hadapi dengan lebih berwibawa dan cemerlang. Apa komen Saudara Nizam tentang soft skill? Soft skill is sesuatu yang perlu sebab dia melibatkan pembaikan diri kita sendiri. Kita harus akui kerajaan telah banyak memberi program-program yang melibatkan soft skill dan kita harus mengambil peluang ini untuk memperbaiki diri dalam jati diri kita untuk supaya kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi soft skill tu adalah kemestian terutamanya apabila kita menjadi pemimpin. Setiap belia ataupun orang muda di sana tidak mungkin dilahirkan perfect. Memang kita ada kekurangan di kiri dan kita ada kekurangan di kanan dan kita menggunakan ini untuk menambah baik soft skill kita. So apabila kita ada ciri-ciri soft skill yang termasuk sekali 3 ciri yang saya sebut tadi, kita menjadi pemimpin yang lebih baik. So this is something what is required especially apabila hendak menjadi calon muda. Okey, jadi kita boleh melihat yang mana ciri-ciri soft skill dan juga 3 lagi ciri sebutkan oleh Saudara Nizam tadi diperlukan bagi Saberkas sebagai satu siap-siaga kepada pihak Saberkas untuk melahirkan kepimpinan di kalangan orang-orang muda, khususnya di anak-anak muda di negeri Sarawak ini. Jadi kita percaya nampaknya banyak lagi kita nak discuss, kita nak bincang pasal orang muda ni ya, Saudara Nizam, Saudara Surai. Jadi banyak lagi persoalan. Jadi bicara Sarawak akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan pelbagai lagi persoalan yang akan diajukan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi dengan itu bicara Sarawak berhenti seketika, kembali sebentar lagi. You don't have to wait when you're in your 40s, 50s to be a politician. We can start small as a leader, as a leadership, right? And then as you go by being the leader, you will get the recognition from the government. On behalf of the young generations of studying in Kuching, and then what are my expectations towards the government of Sarawak is that there are 2 things. Firstly, I would say it's the memberi ruang untuk bersuara. As we need our voice to be heard. What's our necessity? What's the main agenda that we need to sustain, we need to improve in our lives, and we need to make it better for the community in the long run.
as we are living longer, you know, such as I'm 22 right now, and then I have another 60, 50 years to live around. The second thing is, it will be give us space to prove ourselves, to contribute to the community. What can we contribute to the community? What can we do to our community? What can we provide for our community? As young, even though as young as you're in a university, it's not impossible for you to start. Ada beberapa ekspektasi yang saya sebagai orang muda nakkan pada masa hadapan. Yang pertama, dari segi peluang pekerjaan. Jangan terlibat dalam polemik politik yang tidak sihat. Itu harapan kami. So, saya harap rakyat Sarawak boleh kekalkan budaya kita yang beradab. Andai kata satu hari nanti saya dipilih sebagai pemimpin, sama ada pemimpin di bahagian daerah ataupun pemimpin di bahagian negeri itu sendiri. Yang pertama, saya perlu ingat bahawa kedudukan saya sekarang ini ditentukan oleh rakyat. Apa-apa yang saya buat, saya mesti mendahului mereka. Kerana mereka percaya kepada kepimpinan saya tidak boleh khianat amanah yang telah diberikan kepada saya. Kita janganlah berjanji manis pada awal, tapi at the end tak ada apa-apa. Kita boleh lakukannya. Kami percaya kepada pimpinan. Hopefully bila saya jadi pemimpin nanti, saya boleh lakukan tanggungjawab saya dengan baik dan saya akan kekalkan. Maksud saya akan involve dalam masyarakat. Salah satunya mungkin saya akan pergi ke kawasan-kawasan tertentu, okey, dan saya dapatkan pandangan-pandangan mereka tentang apa yang kepimpinan saya yang sedia ada. Saya tak kisah, kritikan dan pujian itu adalah normal. Kecaman kira macam asam garam kita sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau mereka nak kutuk kita, kita terima. Mungkin ada benda yang kita terlepas pandang. Okay. Anda masih bersama kami dalam Bicara Sarawak, terbitan bernama TV, secara langsung dari Kuching, Sarawak, bersempena dengan PRN ke-12 pada 18 Disember nanti. Di topik perbincangan kita pada hari ini begitu menarik, iaitu calon baru cetus idea baru. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Saudara Nizam, penolong Setiausaha Agung Saberkat, dan juga Saudara Surai adalah Exco Saberkat. Jadi kita mendengar luahan daripada belia-belia anak-anak Sarawak seperti tadi. Yang pertamanya saya boleh mengenal pasti iaitu permintaan suara mereka hendak didengari. They want to say something, the government must listen. That is the first one. The second one is they talk about kelayakan. Orang yang betul-betul yang dipilih untuk melayari mendengar apa yang hendak mereka katakan. Jadi apa komen Saudara Nizam mengenai ulasan daripada belia Sarawak tadi tu? Ya, Aida, pada pendapat saya ulasan yang diberikan adalah tepat. Sebab terutamanya orang muda sekarang ini, mereka mahu didengari segala keluhan dan masalah mereka. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, Datuk Petinggi Pang Johari, Ketua Menteri Sarawak, membuat town hall session contoh dia, yang menjemput semua ketua-ketua pemimpin masyarakat termasuk belia contoh dia. Kalau saya bagi satu contoh adalah jelajah belia N81 yang berlangsung 2 minggu lepas. Saya menghadiri dan saya sendiri pun bertanya soalan kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi. Esok hari kita akan menghadiri satu town hall session pula yang melibatkan ketua-ketua masyarakat yang lain di bahagian lain, dan juga orang muda pun dijemput juga. Apakah yang dapat disimpulkan bahawa kerajaan sekarang, terutamanya kepimpinan Datuk Petinggi, very concerned about apa yang dipikir oleh orang muda. Yang paling penting, orang muda dapat didengar, dapat diberi pendapat, dapat diberi keluhan. Dan kita minta kerajaan pun mendengar dan mengambil aksi, mengambil tindakan supaya apa yang keluhan tu ada pembaikannya ataupun diambil tindakannya. Kalau sekadar mendengar, tak ada tindakan, tak ada gunalah, Aida. Jadi kita harus bertindaklah berdasarkan apa keluhannya. Salah satunya lah, contoh, kita nakkan internet laju. Internet laju adalah isu luar bandar. Dan kita yakin kerajaan yang ada sekarang ni, dengan pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini, 5G dia akan cuba di bawah jendela akan digunakan ataupun dipasang seluruh Sarawak, terutamanya di luar bandar. Jadi itulah contoh yang kita nak. Okay. Jadi
kita juga mendengar ada satu komen yang mengatakan bahawa permintaan golongan muda sekarang adalah peluang pekerjaan. Sebab sasaran dia, orang muda, ini adalah aspirasi mereka. Kalau orang yang dah berpengalaman ni, ini adalah permintaan mereka. Jadi komen Saudara Surai, selain daripada peluang pekerjaan, apa lagi yang golongan muda yang mahu daripada kerajaan? Okey. Satu soalan yang bagus. Seperti yang selalu diungkitkan di Parlimen Belia itu sendiri, selain daripada pekerjaan yang Belia inginkan, adalah seperti peluang-peluang lain, seperti peluang untuk Belia kita pergi ke platform antarabangsa, sepertinya ASEAN Youth ataupun United Nation. Jika peluang ini lebih kita berikan, terutamanya kepada belia-belia kita di Sarawak, saya rasa ia akan memberikan impact yang banyaklah kepada belia kita di Sarawak. Saya ambil contoh apa yang telah program yang telah dilakukan di bawah Tegas, di bawah kepimpinan Datuk Len. Tegas telah menghantar wakil belia kita di luar bandar, iaitu Spensky Steven, merupakan anak jati Baram, pertamanya ke Bangkok untuk mewakili kita di Sarawak bagi mensuarakan suara-suara kita di Sarawak di pentas antarabangsa. Dan keduanya, Spensky Steven juga telah dihantar ke Bali bagi menyertai program antarabangsa di bawah United Nation. Jadi banyak belia kita harapkan peluang sebegini, terutamanya di Sarawak lah, terutamanya yang di luar bandar, untuk kita supaya belia-belia kita di luar bandar dapat belajar ataupun mendapat pengalaman. Jadi boleh dikatakan visibility lah, keterlihatan. Maksudnya belia itu nampak mereka nampak kewujudan mereka di mata kerajaan. Adakah yang ini dicuba disampaikan oleh Saudara Surai? Visibility, keterlihatan, betul? Okey. Jadi ada juga beberapa komen daripada belia yang mengatakan mengharapkan agar kerajaan memperbanyakkan program untuk mereka, penglibatan mereka, kerana di situlah mereka boleh menampilkan bakat. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Okey, Saudara. Okey, saya cerita sikit berkenaan dengan platform di Sarawak. Selepas tamatnya perkhidmatan kami di Parlimen Belia, jadi kami ditunggah ke pejabat Ketua Menteri arwah Tok Nan kita untuk membentangkan satu platform di mana dipanggil Dun Belia Sarawak. Jadi proposal tersebut telah dipersetujui oleh arwah. Jadi saya harapkan program ini akan dapat kita luluskan kembali untuk teruskan program Dun Belia Sarawak ini, supaya suara belia kita di seluruh Sarawak dapat didengar oleh kerajaan. Okey, jadi saya rasa memang ada program tu kan, memang ada. Kata orang menang ada programnya. Jadi orang nak joinnya pun terpulang kepada keinginan golongan belia sama ada ingin melibatkan diri ataupun tidak. Jadi melihat topik hari ini, calon muda cetus ada baru, orang muda pun ada baru. Orang muda harapan baru. Adakah setuju Saudara Nizam? Setuju, memang setuju. Kita pun berharap dengan orang muda ini cetusan ideanya pun baru, tindakan pun baru, tenaga pun baru, semua baru. Kita tidak boleh nafikan pengalaman, terutamanya mereka yang berpengalaman, banyak memberi contribution lah kepada negeri dan negara. Tapi jangan kita lupa, mereka pun bermula apabila mereka muda. So jadi tak salah kalau kita beri peluang kepada orang lain yang muda. So yang paling pentingnya 3 ciri yang saya sebut tadi, supaya mereka tetap ada jati diri yang betul, bawa nilai-nilai yang betul dalam ahli politik, supaya kita dapat menjadi satu masyarakat yang inklusif sebagai pemimpin dan rakyat. Betul lah. Betul lah kata pepatah, belakang parang kalau diasah
akan tajam. Betul, Begitu tajam juga juga. orang muda. Bila kita memberikan sokongan, okey, sistem sokongan, kita berikan program-program yang bersesuaian untuk kita melahirkan pemimpin pada masa hadapan. Kita tidak nafikan orang muda ni kalau beri peluang ni boleh sebenarnya. Boleh. Dan dia boleh buat. Benar. Contoh Surai dan saya pun dah diberi peluang. Kita inginkan lebih sikit kepada peluang kepada yang muda di luar sana. Jadi biarlah ada kesinambungannya. Ya, betul. Bak kata orang siknya tok jak-jak Siknya lah. tok Ambil jak-jak. orang lain juga. Betul. Benar juga. Jadi saya percaya bahawa orang muda yang menonton siaran ini, bicara Sarawak ini, memang rasa macam wah, tok sebenarnya suara. Betul. Orang muda. Jadi kita akan berehat sebentar lagi. Macam best je kita bercakap pasal orang muda. orang muda nak macam baru ada segmen yang betul-betul membincangkan apa yang orang muda boleh buat, apa yang dia boleh tampilkan. Jadi kita akan kembali sebentar lagi, teruskan bersama Bicara Sarawak terbitan Bernama TV dengan topik yang calon muda cetus idea baru. Okey. Okey, kita kembali lagi dalam Bual Bicara Sarawak terbitan khas Bernama TV. Saya langsung daripada Kuching, Sarawak dengan topik yang begitu menghangatkan, iaitu calon muda cetus idea baru. Tadi kita bercakap tentang ciri-ciri program-program orang muda yang khusus kepada orang muda. Ini ada persoalan kita kaitkan dengan pilihan raya. Sekarang ni dah panas, pentas landscape pilihan raya telah bergema sekarang ini. Rentak telah dipalu, gendang pun mula-mula. Okey, jadi sekarang ni apakah yang masih kurang di kawasan Dun yang dicalonkan muka baru? Seramai 24 orang dalam GPS ini. Berapa lamakah agaknya masa yang perlu untuk calon muda yang terpilih mencari penyelesaian solusi untuk memperbaiki kawasan mereka? Apakah faktor yang perlu untuk memudah dan menguruskan dengan segera? Soalannya senang aja. Dah terpilih. Apa nak buat? Macam mana nak menyelesaikan permasalahan yang berada di kawasan tersebut? Apa faktor yang boleh menggalakkan calon muda yang menang ini untuk terus maju ke hadapan? Ya, soalannya senang. What should they do? What is the first thing they have to do? Kepada saudara Nizam. Sebelum saya pergi ke soalan directly lah, kita harus berterima kasih kepada semua calon-calon di luar sana lah, sebab kali ini merupakan calon yang terbanyak dalam sejarah, kalau tak silap saya. And kalau kita melihat contohnya parti GPS, mereka telah meletakkan 30% daripada calon mereka orang-orang muda. So kita amat galakkan situasi yang beginilah. Kita beri peluang kepada orang muda supaya mereka dapat menimba pengalaman dan juga dapat memberi khidmat kepada masyarakat. Kita juga harus memahami struktur politik negeri. Dia haruslah stabil. Oleh demikian, jumlah nisbah calon, macam contohnya nisbah muda, nisbah wanita dan juga nisbah mereka yang berpengalaman haruslah seimbang. Tidak dapat dinafikan calon-calon yang berpengalaman ataupun calon senior merupakan calon di mana mereka akan membimbing yang lebih muda. Jadi kekurangan di kawasan-kawasan Dun yang tertentu, kalau kita contohlah kita ambil satu isu-isu yang berkaitan kekurangan, isu ialah yang seperti saya sebutkan tadi, internet contohnya, di mana kita memerlukan pada zaman ini internet. Kita bukan menyebutkan internet yang kurang, kita memerlukan 5G sekarang ni, sebab semua benda yang berkaitan dengan infrastruktur yang kita hadapi kerja-kerja kita seharian memerlukan infrastruktur yang stabil. Jadi itu adalah antara isu yang kita berlaku. Tapi benda yang tidak dapat diselesaikan oleh seseorang, contohnya calon muda menang kawasan tertentu, saya rasa memerlukan gabungan secara seluruh, holistik sebagai satu tim untuk menjayakan contohnya pemasangan internet.
tidak mampu untuk seseorang sahaja untuk nak menyelesaikan masalah di satu kawasan. Jadi yang itu contohnya lah di mana keperluan kesemua nizbah-nizbah yang saya sebutkan tadi untuk mencapai sesuatu yang stabil di negeri ini. Jadi selain daripada itu, kalau kita sebut pula pasal isu-isu lokal di mana dia boleh sendiri apa yang kurang adalah kemungkinan yang berkaitan dengan benda-benda yang seperti ambil dadah, isu-isu yang jenayah mungkin kecil-kecil yang boleh calon tersebut sendiri insya-Allah kalau mereka bekerja dengan keras dapat selesaikan isu-isu yang masalah seperti begini. Jadi saya dah bagi dua faktor, satu yang di mereka isu-isu yang sendiri, yang di lokal mereka sendiri, satu ialah secara keseluruhan di negeri tersebut. Jadi itulah antara yang masih benda-benda yang masih kurang di kawasan Dun. Dan harapnya yang muda ini dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Okey. Kita melihat pada kawasan luar bandar iaitu caparan internet menjadi isu yang utama sekarang ini, lagi-lagi dengan pembelajaran online yang mana isu ini hebat diperkatakan di mana-mana platform media. Jadi merujuk kepada pernyataan saudara Nizam, apa komen saudara Surai bila kita melihat kepada aspek berapa lama tempoh yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebab kita tahu calon ini bila dia terpilih, dia ada satu penggal dalam 4 atau 5 tahun. Adakah tempoh itu cukup untuk dia menyelesaikan, memberi solusi terhadap permasalahan tersebut? Saudara Surai. Okey dah. Pendapat kami berkenaan dengan accessibility of internet. Saya rasa akan lama masalah tu. Sebab Ketua Menteri kita dah bersedia dan kita tahu di setiap division saya rasanya akan wujudnya ataupun center yang akan dijaga oleh pihak SDEC. Okey. Jadi mun kita nangga di SIA, kita dapat lihatnya pun perancangan. Jadi maksudnya kawasan tersebut perlulah ada accessibility untuk internet dan sebagainya. Jadi kemudahan tu dapat kita nangga di setiap division. Jadi seperti di Betong kita dah nangga dan juga di Kapit Silamak juga. Begitu juga dengan di kawasan lain seperti di Seri Aman pun akan datang kemudahan tu. Dan kita dapat nangga kemudahan untuk terutamanya untuk digital tu di Mukah. Mukah telah wujudnya digital hub Mukah juga telah dipengerusikan oleh saudara Royston Valentine lah dengan Persatuan Parlimen Belia Mukah. Okey. Itu kita melihat permintaan golongan muda di kawasan Dun. Bagaimana pula dengan pengundi-pengundi yang berusia? Apa permintaan mereka? Jadi apakah harapan pengundi sebenarnya kalau kita kembali kepada persoalan tadi okey. Harapan pengundi muda. Nasihat kepada calon muda untuk menjadi pemimpin muda yang berwibawa dan tahan lama. What is your advice? I mean, apa harapannya? Okey. Kepada saudari Nizam. Saya ingin mengucapkan kepada semua calon muda-muda di luar sana sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan kita pada hari ini pada PRN 12, semoga maju jaya dan ambillah peluang yang diberikan kepada calon-calon ini. Ambillah peluang ini betul-betul. Kalau anda dipilih oleh rakyat untuk menerajui sesuatu kawasan, sesuatu dun, ambillah peluang ini, ambillah suara rakyat dan bawalah kepada Dewan Undangan Negeri apa-apa masalah yang dihadapi mereka. Contoh-contohlah internet, kita ada masalah berkaitan dengan mungkin baru-baru pekerjaan. Yang antara yang very close to my heart is berkaitan dengan dadah dan sewaktu dengannya lah memang banyak isu-isu kalau tidak berkaitan dengan ekonomi, kita ada sosial masalah-masalah tu bawalah kepada ke Dewan Undangan Negeri dan jadilah suara kepada kami supaya apa yang masalah ini kedengaran oleh semua pihak. Jadi kita nak melihat apa akan berlaku pada Sarawak for the next 5 years. Correct. Yes. Kita nak semua masalah dibawa walaupun
setiap orang tu diberi 5 tahun, di situlah di mana saya sebutkan tadi, awal tadi, jati diri itu kena ada. Kalau 5 years, kita cuba kurangkan kepada mungkin 2 years. Masalah-masalah ni kita rancangkan. Sekiranya tak dapat, ada pelan-pelan meditasi supaya benda ini ada kesinambungan. Bukan berhenti di situ sahaja. Okey. So bagaimana pula dengan saudara Surai? Harapan saya adalah supaya wakil rakyat ini nanti dapatlah menjadi suara, suara-suara rakyat yang boleh dibawa ke Dewan untuk membentangkan permasalahan. Okey. Jadilah seorang pemimpin yang jujur, yang boleh duduk dengan rakyat, yang boleh santai dengan masyarakat, less protokol. Okey. Itulah harapan kami orang muda dengan pemimpin-pemimpin yang muda juga. Jadi kami harapkan di luar sana harapkan ada pemimpin yang lebih santai lah, less protokol seperti yang saya padah tadi, dan bolehlah selalulah turun padang dengan rakyat, dan juga dan kerapkan program-program yang boleh membantu rakyat kita terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi saya memang besarlah harapan supaya calon-calon muda kita ini nanti dapat dipilih untuk mewakili kawasan mereka. Okey. Jadi itulah dia bual bicara kita pada petang ini. Kita ucapkan terima kasih kepada tetamu di studio kerana sudi meluangkan masa bersama program Bicara Sarawak pada hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kita 60 minit bersiaran. Jadi apa yang dapat saya ulaskan daripada topik hari ini iaitu calon muda cetus adik baru. Yang pertamanya adalah suara orang muda ini perlulah didengari, didekatkan, dan nombor 2 pendekatan yang mesra di antara rakyat, di antara kerajaan dengan orang muda. Yang ketiganya penglibatan orang muda dalam pelbagai program aktiviti, dan yang seterusnya sistem sokongan yang perlu bagi kita melahirkan kepimpinan yang berwibawa, yang kata orang durability, bertahan lama, dan juga yang mampu mengubah landscape kehidupan masyarakat di sesebuah negara tersebut. Dengan itu Bicara Sarawak berakhir di sini, melabuhkan tirai kami. Teruskan bersama kami sehingga hari mengundi nanti 18 hari bulan dengan topik-topik, dengan program yang pelbagai yang menarik. Terus setia menonton program Bicara Sarawak terbitan Bernama TV pada pukul 5 petang selama 60 minit setiap hari sehingga hari mengundi pada 18 bulan 12 untuk mengetahui perkembangan berkaitan Piala N ke-12 Sarawak dari semasa ke semasa. Saya Nur Ada Kipli. Saya Nur Ada Kipli bagi pihak kru produksi Bicara Sarawak yang melaporkan dari Kuching mengucapkan selamat mengundi dan jumpa lagi.